warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ceritakan serba sedikit rumusan mengenai Perundang Agama Dunia di bahagian permulaan. Baiklah, seperti yang kita tahu, Perundang Agama Dunia di pasal sambungan mengenai kisah Amin dan juga Ana yang telah diganggu oleh Huda disebabkan dendam yang lama. Dalam masa yang sama, tiba-tiba seorang murid Ana ni, nama dia Anim, dia telah hilang lepas dia habis kelas mengaji dekat rumah Ana. Jadi bapa Anim ni dia rasa risau lah. Jadi dia minta bantuan daripada Amin dan juga Ana untuk cari anak mereka, iaitu namanya Anim. So sementara itu, Amin ni sebenarnya dah mula obses dengan kerja sampingan dia, iaitu merawat penyakit dan gangguan makhluk halus. Sebab ganjaran yang diberikan oleh orang yang terkena itu adalah sangat lumayan. Sebabkan dia sanggup curi waktu luang waktu di tengah kerja. Khidmatan Amin dalam menyembuhkan pesakitnya juga turut tular dalam media sosial, dan itu membuatkan Amin ni dirasa selesa dengan gelaran ustaz. Kehadiran seorang paderi nama dia Father Michael yang turut cari Anim hilang tu telah cabar kesabaran Amin dan juga buatkan dia rasa marah. Jadi dia rasa ada benda yang tak kena dengan paderi ni sebab tiba-tiba dia muncul. Sampai satu hari dia sanggup terjah dekat gereja untuk bagi amaran dekat paderi ni jangan masuk campur untuk cari Anim. So itu saja. Assalamualaikum. Yang saya dapat ulas dalam perkembangan Perundang Agama 2 ini di mana Amir sudah mula lari daripada niat sebenarnya untuk merawat pesakit yang diganggu oleh makhluk halus. Di sini kita dapat melihat dia terlalu obses dengan pekerjaan sambilannya ini sampai lupa dengan pertanyaan yang diberi olehnya kepada pesakit atas keikhlasan duit yang dapat daripada keluarga pesakit tersebut. Di perkembangan ini juga kita dapat melihat watak yang bernama Huda merencanakan sesuatu yang jahat untuk membalas dendam kepada keluarga tersebut. Seperti mana dia telah menculik watak yang bernama Anim yang baru sahaja habis belajar mengaji di rumah Ana, iaitu isteri Amir. Di sini juga kita dapat melihat Amir sudah mula berubah sikapnya dengan tidak mengisahkan lagi pekerjaan pertamanya yang sebenarnya dan sanggup mengenetepikan semua tanggungjawab yang dia ada dan berikan kepada kawannya untuk dia mengambil alih, dan sanggup pentingkan lagi pekerjaan keduanya ini membanding pekerjaan pertama ini. Assalamualaikum. Nama saya Nur Afika binti Ahmad. Nombor matrik saya ialah D21113431. Antara konflik dalam cerita Penunggang Agama 2 ialah bermula dengan sosok Ustaz Amir dan isterinya Ana yang dalam keadaan baik dikenali sebagai Ustaz dan Ustazah dan mengubat orang yang terkena gangguan makhluk halus. Diteruskan lagi perubahan karakter Ustaz Amir yang secara tiba-tiba dari seorang Ustaz yang ingin membantu orang yang dalam kesusahan kepada seorang ustaz yang gila kuasa dan kekayaan oleh kerana buatan Huda. Di sini, kita dipertontonkan dengan jelas Ustaz Amir dipergunakan untuk dimasukkan ke dalam perangkap yang diciptakan oleh musuhnya. Perhubungan Ustaz Amir dan Ana mulai goyah. Ustaz Amir yang terus hanyut dalam kekayaan duniawi dan gila pangkat. Berlakunya juga kes kehilangan kanak-kanak yang belajar mengaji bersama Ana. Ketika situasi sulit dan getir, hadir pula seorang paderi bernama Father Michael yang ingin turut membantu kes kanak-kanak hilang. Di sini, Ustaz Amir menganggapnya seperti persaingan dan berusaha ingin memberhentikan Father Michael dan teruskan pencarian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ku Muhammad Fawazi bin Ku Fazil dan saya akan menguraikan klimaks yang ada di dalam cerita Penunggang Agama 2 ini. Klimaks yang terdapat di dalam cerita ini adalah di mana saat salah seorang pelajar Ana yang bernama
Anim telah hilang secara tiba-tiba setelah habis kelas mengaji yang dikendalikan oleh Ana. Hal ini telah menyebabkan ibu bapa Anim berasa cemas dan telah meminta tolong kepada Amir untuk mencari anak mereka yang telah hilang secara tiba-tiba. Klimaks yang seterusnya yang terdapat dalam cerita ini ialah di mana Amir telah ditangkap oleh Huda yang telah berdendam lama dan ingin membalas dendam terhadap beliau. Hal ini sangatlah mencemaskan kerana kedudukan Amir tidak diketahui dan boleh dikatakan telah menghilang. Klimaks terakhir yang terdapat di dalam cerita ini adalah di mana saat Amir terpaksa membuat keputusan sama ada meragut nyawanya sendiri atau terpaksa membunuh Anim sebagai pertukaran agar mereka dilepaskan oleh Huda. Ianya sangat mencemaskan kerana Amir ingin membunuh Anim kerana dia dalam keadaan yang terdesak dan tidak dapat memikirkan cara yang lain. Pengakhirannya, Ana, isteri kepada Amir, cuba menenangkan Huda supaya dia kembali bertaubat kepada Allah selepas apa yang dilakukan olehnya. Selain itu, ketika Amir berada dalam ambang kematian, dia kembali sedar dan bertaubat kepada Allah dengan meminta pertolongan kepada Allah ketika dia dicekik oleh Tok Hadi, iaitu syaitan yang dipuja oleh Huda. Di samping itu, anak kepada Amir dan Anim, iaitu anak murid kepada Ana, selamat selepas kejadian yang telah berlaku. Selepas itu, Huda juga kembali bertaubat kepada Allah dan tidak meneruskan niatnya untuk membunuh Amir. Akhir sekali, keluarga Amir kembali bersama dan hidup bahagia, serta Amir juga telah memohon maaf kepada father mereka dan berbaik dengannya. Cadangan penambahkan movie ini adalah dari segi percakapan. Kita sepatutnya tak bolehlah bercakap kasar dengan siapa pun sebenarnya. So contoh yang kita dapat lihat adalah Amir ni, dia bercakap kasar dengan isterinya iaitu Ana sehingga dia sanggup menampar muka isterinya disebabkan oleh teguran. Sebenarnya Amir ni dia dah rasa bangga diri dan juga dia lupa diri tentang siapa diri dia sebenarnya. Selain itu, dia juga telah marah seorang paderi ni sebab dia tak suka kehadiran paderi ni, terutamanya waktu kes Anim hilang tu. So itu saja, terima kasih. Cadangan saya tentang penambahbaikan movie ini adalah mengambil pelakon suami isteri yang sebenar. Editor dengan bala boleh menggantikan watak Ana dengan Amir ini dalam iaitu Zul Arifin dan Azila Syafinas kepada Amar Baharin dengan Amar Baharin dan Aminah Rosli, Hairul Azli dengan Haniza Dika. Editor dan pengarah tersebut perlu tahu dosanya seseorang itu berpegangan tangan atau melakukan sin-sin yang berpelukan jikalau tidak mempunyai hubungan yang sah di sisi agama. Seterusnya terdapat ramai remaja atau masyarakat yang melihat video movie jenis begini. Pengarah perlu tahu ini boleh menimbulkan kesalahfahaman kepada remaja yang baru ingin membesar, yang baru ingin belajar tentang agama, tentang Islam. Dia boleh membuatkan remaja berfikir bahawa berpelukan, berpegangan tangan adalah sesuatu yang tidak mendatangkan dosa kepada mereka. Yang seperti sekarang kita boleh melihat mereka couple berdua-duaan, berdating tanpa ibu bapa. Pengarah perlu berfikir untuk 2-3 kali untuk membuat suatu movie tersebut. Seterusnya, penambahbaikan dalam filem ini yang berteraskan Islam ialah jaga batasan. Islam mengharamkan pergaulan bebas antara lelaki dan wanita bukan mahram termasuk bersalaman dan bersentuhan. Dalam filem, seringkali yang berlaku dalam isu iktilal adalah berlakunya sentuhan antara lelaki dan wanita seperti bertepuk dan sentuhan tangan di anggota badan wanita yang bukan mahram sama ada ringan atau berat.
Babak bersalaman antara lelaki dan wanita juga berleluasa dalam filem ini. Yang jelas, tiada unsur darurat atau keperluan. Tidak dinafikan, terdapat filem seperti Penunggang Agama 2 ini yang berteraskan dakwah masih wujud elemen yang tidak menepati syarat seperti babak di dalam bilik tidur dan sentuhan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Jadi, untuk mengelakkan perkara ini berlaku, pengarah perlu mengambil pelakon yang sudah berkahwin supaya dapat mengelakkan daripada difitnah atau dipandang serong oleh penonton. Hal ini kerana mereka telah sah menjadi suami isteri dan tidak ragu untuk berlakon dalam babak bersentuhan. Selain itu, pengarah filem bertanggungjawab mengkaji dan mendalami informasi berkaitan hukum fiqh dalam penerbitan filem bagi memastikan filem tersebut memenuhi piawaian syarak tanpa mengenepikan daya kreativiti. Cadangan saya bagi penambahbaikan cerita ini adalah kita tidak perlulah melakukan unsur permujaan yang melampau. Hal ini kerana para penonton akan mudah terpengaruh dan rasa ingin tahu dan akan mencubanya. Hal ini sangatlah bahaya kerana ianya akan membuatkan kita menjadi murtad kerana telah menyembah benda lain selain Allah SWT. Cadangan penambahbaikan yang dapat kita ambil daripada movie ini ialah dari segi pemakaian. Pada pendapat saya, apabila kita melakukan sebuah filem ataupun movie yang berteraskan Islam, kita mestilah mencari seseorang yang menutup auratnya supaya apabila movie itu ditayangkan, ia tidak menimbulkan sebarang fitnah ataupun menaikkan nafsu kepada penonton yang menonton movie ini. Selain itu, pakaian yang menutup aurat amatlah digalakkan di dalam sebuah filem yang berteraskan Islam kerana Islam amat menitik beratkan tentang pemakaian yang menutup aurat. Di dalam movie ini, contoh watak yang tidak menutup aurat ialah Huda dan Anam. Saya mengatakan mereka kerana apabila mereka berlakon dalam movie ini, mereka tidak menutup aurat mereka dengan betul. Serta di setengah bahagian mereka tidak menutup aurat mereka dengan penuh. Seterusnya, huraian nilai akhlak Islam yang saya nampak dalam cerita ni adalah sikap sombong dan sikap meninggi diri yang ditunjukkan oleh Amir dalam cerita Penunggang Agama 2 ni. Ini dapat dilihat apabila Amir ni dia mula sombong kerana dia memiliki ajaran ilmu untuk merawat pesakit yang terkena gangguan makhluk halus. Amir ni juga dia melakukan pelbagai cara supaya masyarakat ni hormat dekat dia. Selain daripada itu, dia juga akan merasa tersaing dan juga dia akan rasa marah jika ada orang lain mendapat perhatian dari masyarakat. Contoh dalam cerita ni, waktu Padri tu cuba untuk selamatkan Anim, jadi dia rasa marah. Itu sahaja. Terdapat satu akhlak yang boleh saya ambil dalam movie ini adalah buruk sangka. Terdapat satu scene di mana Amir tidak senang akan kebaikan yang ditunjukkan oleh Bandar Remaja dalam pencarian kehilangan Anim. Sampaikan sanggup pergi berjumpa dengan Bandar Remaja ini untuk memberi amaran supaya tidak mencampuri urusan orang lain. Selain itu, terdapat juga satu scene di mana Amir membuat satu pencarian di hutan bersama-sama kawan-kawannya dan dia tidak berpuas hati dengan kehadiran Bandar Remaja dalam pencarian tersebut. Dia telah menyalahkan Bandar Remaja kerana disebabkan Bandar Remaja ini kawan-kawan dia, kumpulan yang dibuat itu menjadi dua, di mana kumpulan Bandar Remaja pergi ke sungai dan kumpulan yang dia bawa untuk ke hutan dalam pencarian tersebut. Antara nilai akhlak Islam yang penting dipaparkan di dalam filem ini ialah
Kita perlu menghindari diri daripada sifat tamak kerana boleh menyebabkan kita lalai dalam melakukan sesuatu perkara yang buruk. Seperti dalam filem Penunggang Agama 2 ini, terdapat babak yang menunjukkan Amir mula tamak dengan ganjaran lumayan yang diberikan apabila merawat penyakit dan gangguan makhluk halus. Dia juga mula obses dengan kerja sampingannya dan kehebatannya dalam menyembuhkan pesakitnya turut tular di media sosial, dan itu membuatkan dia semakin selesa dengan gelaran ustaz. Jadi, untuk mengelakkan perkara ini berlaku, kita mestilah sentiasa mempunyai sikap merendah diri supaya terhindar daripada sikap yang buruk. Selain itu, kita hendaklah menjauhi sikap iri hati dalam diri kita. Contohnya, seorang pendiri yang bernama Father Michael turut membantu dalam kes pencarian kanak-kanak yang hilang. Ustaz Amir menganggapnya seperti persaingan dan berusaha ingin memberhentikan Father Michael dari teruskan pencarian. Justru, kita perlu menghindari diri kita dari sikap iri hati supaya dipandang mulia oleh masyarakat sekeliling. Akhlak seterusnya yang ada di dalam movie Penunggang Agama ini ialah sifat pemarah. Sifat ini ditunjukkan oleh Ustaz Amir ketika isterinya Encik Ana mengempas jam baharunya yang berharga ke lantai. Kemudian, Encik Ana ditampar oleh Ustaz Amir kerana sangat marah apabila jam baharunya dihempaskan ke lantai, dan juga disebabkan oleh buruk sangka Ustaz Amir terhadap Padri Michael yang menganggap bahawa Padri Michael ingin merosakkan imej namanya. Scene kedua yang menunjukkan sifat pemarah ini ialah di mana kereta Ustaz Amir ditahan oleh Padri Michael. Hal ini terjadi kerana Padri Michael telah mendapat surat ugutan dan tertulis nama Ustaz Amir di atasnya. Hal ini telah menyebabkan Ustaz Amir berasa marah kerana ianya bukan perbuatan Ustaz Amir dan ianya merupakan satu tuduhan. Sedangkan Padri Michael ingin berbincang secara baik dengan Ustaz Amir, tetapi Ustaz Amir sangat marah dan menghiraukan dia lalu pergi. Contoh watak yang dapat dikaitkan dengan sahabat ini ialah Ana. Ketika Ana dan keluarga diganggu oleh Huda, Ana sentiasa menghadapinya dengan sabar, dan apabila mereka diganggu, mereka sentiasa meminta pertolongan Allah. Selain itu, Ana juga bersabar ketika dirinya ditampar oleh Amir, iaitu suaminya, ketika berlaku pertengkaran antara dia dan suaminya. Serta dia juga bersabar ketika Allah memberi dugaan kepadanya ketika berlaku perpecahan keluarga antara dia dan suaminya. Baiklah, jika dilihat daripada keseluruhan penceritaan filem Penunggang Agama 2 ni, sebenarnya masih banyak lagi adegan-adegan yang dilakukan tidak menepati piawaian Islam yang juga syariat. Contoh yang kita tengok, dialog-dialog Tok Haji yang diucapkan mempunyai unsur-unsur yang jelas kepada jin dan iblis. Jadi saya rasa ia sangat membahayakan kerana boleh mengundang jin dan iblis. So sebab itulah kalau kita tengok sampai tahap ada pelakon yang kena rasuk, histeria dan juga penampakan sebagainya lah. So saya rasa kalau jika membuat penggambaran filem, elakkanlah menggunakan mantra-mantra yang sebenar supaya perkara-perkara yang tadi ini tidak berlaku. So untuk Fawazi, apakah pendapat anda untuk cerita Penunggang Agama 2 ni? Silakan. Bagi pendapat saya, terdapat pujian di dalam cerita ini, di mana saat Cik Ana telah menegur suaminya yang telah lalai dan juga tamak kekayaan dan tidak melakukan pekerjaannya secara amanah dan tidak bertanggungjawab. Okey, itu saja. Ada apa-apa bantahan, Afiqah? Okey. So, kritikan yang boleh saya cerita pada filem ini ialah wujudnya karakter Father Michael di sini hanya ingin mewujudkan rasa iri hati Ustaz Amir yang sudah termakan pujur ayu syaitan yang kurang latar belakang,
kewujudan karakternya yang ada secara tiba-tiba, seolah-olah ditambah untuk membantu karakter Ustaz Amir bergerak. Sudah tentu saja karakter Pedri ini tidak lagi terasa penting kerana ianya hanya tumpangan kepada muslihat Huda yang ingin melihat Ustaz Amir sesat. Okey, so apa pandangan awak Izzazli? Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Afrika, tapi saya ada satu pujian yang boleh saya berikan kepada Ustaz Amir. Walaupun Ustaz Amir ini tamak dengan apa yang dia ada dan sebabkan duit-duit yang dia dapat lebih banyak di kerja sambilannya berbanding kerja sebenarnya, tapi dia tidak kedekut dengan keluarganya. Ada satu scene di mana dia belanja untuk isteri dan anaknya selepas dia mendapat duit sebanyak berapa K saya tak tahu, tapi dan belanjakan seperti kat isterinya dia membeli barang kemas dan untuk anaknya permainan yang diinginkan oleh anaknya. Dekat sini kita boleh nampak tak semua sikap Ustaz Amir ini adalah buruk. Ya, betul? Betul juga, tapi kritikan saya pada filem ini ialah terdapat banyak bahagian yang mempunyai adegan yang bersentuhan dengan yang bukan mahram. Hal ini akan menimbulkan fitnah kerana Islam amat menegaskan bahawa tidak boleh bersentuhan antara satu sama lain dengan yang bukan mahram. Contohnya, Ustaz Amir ataupun pelakon Zul Arifin yang melakukan adegan berpelukan dengan perempuan yang bukan mahramnya serta berpegangan tangan dengan sesuka hati. Baiklah, pada pandangan kami, perfilman genre Islam untuk negara dan umat Islam adalah sangat penting. Ini kerana kalau kita tengok, ramai yang memandang remeh terhadap amalan hitam ini. Berdasarkan filem-filem genre Islam ni, ia menceritakan perkara yang berlaku di sekeliling kita. Sebab kalau kita tengok, masyarakat sekarang pun masih ada segelintir yang amalkan ilmu hitam ni untuk tujuan dendam dan sebagainya lah. So dengan adanya perfilman bergenre Islam ni, mampu menunjukkan kesan apa yang berlaku kepada individu yang menyelewengkan agama Islam. Misalnya, bilangan orang yang mengamalkan perkara yang dilarang Allah ini akan berkurang kerana takut akan akibat yang ditunjukkan dalam sesebuah filem tersebut. Betul apa yang dikatakan oleh Yana sebentar tadi. So, sumbangan kepada pembangunan negara dan umat Islam ialah dapat mendidik generasi akan datang supaya mereka dapat membezakan antara baik dan buruk sesuatu perkara itu kerana agama Islam tidaklah rumit untuk difahami oleh seseorang. Apabila generasi muda dididik dengan betul, kelak mereka dapat memajukan negara kita dengan lebih baik serta negara kita akan lebih dikenali oleh negara luar dan dijadikan sebagai contoh. Sebagai contoh, remaja pada masa sekarang ramai yang tidak menjaga batasan. Apabila mereka ini dididik dengan betul, mereka dapat menjadi generasi yang baik pada masa akan datang. Di samping itu, sumbangan yang boleh saya ambil untuk masa yang akan datang adalah masyarakat menghormati satu sama lain, tidak kira agama, bangsa dan kaum. Ini kerana negara Malaysia mempunyai keistimewaan yang tiada pada negara lain. Untuk yang masa akan datang, masyarakat akan hidup dalam keadaan harmoni, bersatu padu, mampu untuk membangunkan negara. Sebagai contohnya, walaupun negara Malaysia mempunyai pelbagai bangsa tetapi masih ada segelintir masyarakat yang tidak menghormati satu sama lain seperti di dalam internet dan juga surat khabar. Kita haruslah mengekalkan perpaduan antara kaum supaya tidak berlakunya perbalahan antara kaum pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.